Nama saya Adila Ashim binti Roslan, nombor matrik 284452. Nama saya Nurul Akila binti Muhammad Idrus, nombor matrik 284682. Nama saya Siti Nur Atira Balkis binti Muhammad bernombor matrik 288476. Nama saya Janini Ana Purpa Pice Mutu, nombor matrik 287833. Pendahuluan peranan guru dalam membentuk perpaduan kaum. Seperti kita tahu, pelajar-pelajar yang datang ke sekolah adalah terdiri daripada pelbagai golongan keluarga dan masyarakat. Oleh yang demikian, tidak dinafikan masing-masing mereka akan mempunyai kepercayaan, budaya, agama dan prinsip masing-masing dalam membentuk nilai moral dalam diri mereka. Nilai moral dalam diri kanak-kanak adalah bermula daripada sikap dan cara pengajaran ibu bapa di rumah. Rencaman latar belakang ini mewujudkan pelbagai persoalan moral dari segi pengetahuan amalan dan prinsip hidup kanak-kanak yang masih boleh dilentur. Seseorang guru memikul tanggungjawab untuk memahatkan nilai-nilai moral dalam diri murid-muridnya. Guru perlu sedar bahawa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Personaliti seorang guru amat penting sebagai role model utama kepada murid-murid. Baik, seterusnya kita akan lihat berkenaan isu-isu dalam memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Yang pertama adalah pengaruh daripada sesetengah ibu bapa dan guru yang bersikap resis atau perkauman. Di sini bermaksud mungkin terdapat sesetengah ibu bapa dan guru yang tidak mendedahkan berkenaan dengan kepelbagaian kaum yang boleh membawa kepada ketenteraman serta keharmonian. Bagi ibu bapa, mungkin mereka tidak memupuk semangat perkauman terhadap anak mereka sendiri daripada kecil lagi. Dan bagi guru, ada yang cuba untuk mengekalkan perkauman sehingga mungkin meletakkan pelajar yang satu kaum atau bangsa dalam satu kumpulan yang sama untuk melakukan tugas-tugas di sekolah. Ini mengakibatkan pelajar tidak bersama-sama dalam melakukan sesuatu tugas dan juga timbul rasa tidak berminat untuk bergaul sesama rakan sebaya yang berbeza kaum. Yang kedua adalah pengaruh media sosial yang menggambarkan kelemahan sesuatu bangsa atau kaum. Isu di sini melibatkan media sosial yang giat digunakan oleh generasi muda ataupun pelajar di mana mungkin terdapat konten atau video-video yang menunjukkan sisi buruk sesuatu bangsa atau kaum. Jadi ini secara tidak langsung memberi impak kepada pemikiran mereka untuk menghindari daripada berkawan dengan bangsa yang lain. Yang terakhir adalah perbezaan bahasa yang digunakan. Isu ini tidak asing lagi bagi kita kerana kita dapat lihat apabila pelajar-pelajar yang berlainan kaum tidak bercampur walaupun mereka berada dalam satu kumpulan yang sama. Ini mungkin kerana mereka tidak berkomunikasi dengan baik akibat daripada perbezaan bahasa sehingga boleh menimbulkan rasa tidak selesa dan juga salah faham. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang hubungkan isu-isu tersebut dengan teori-teori sosiologi dalam pendidikan. Isu yang pertama iaitu pengaruh daripada sesetengah guru dan ibu bapa yang bersikap resif dapat dikaitkan dengan teori funksionalis kerana mereka memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar. Mereka perlu menjadi teladan yang baik supaya pelajar-pelajar tersebut turut dapat terpengaruh dengan sifat baik mereka tersebut. Isu yang kedua iaitu pengaruh media sosial yang menggambarkan kelemahan sesuatu bangsa atau kaum juga dapat dikaitkan dengan teori funksionalis. Hal ini kerana media sosial sebenarnya berperanan untuk memudahkan kerja manusia dalam menyebarkan sesuatu maklumat. Akan tetapi, jika disalahgunakan, media sosial boleh memberi kesan buruk terhadap manusia itu sendiri. Isu yang terakhir iaitu perbezaan bahasa yang digunakan dapat dikaitkan dengan teori interaktif. Perkaitan ini dapat dilihat melalui andaian-andaian yang berbeza yang diberikan oleh pelajar-pelajar di sekolah apabila adanya perbezaan bahasa di antara mereka sendiri. Baiklah, di sini saya Janini akan membincangkan tentang penyelesaian terhadap masalah yang dibincangkan iaitu melalui peranan guru.
Peranan pertama ialah melakukan aktiviti yang menerapkan semangat patriotisme yang berterusan. Contohnya seperti menyambut bulan kemerdekaan. Guru boleh mengadakan aktiviti deklamasi sajak, pidato, kuis bina bangsa dan kempen ciptakan warisan seni. Guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan pelbagai kawan dalam pelbagai aktiviti di sekolah. Peranan yang kedua ialah guru membentuk kepribadian dan perwatakan pelajar iaitu melalui pendidikan Islam, pendidikan moral dan sejarah. Penanaman nilai murni dapat menyatu padukan semua kaum serta beri peluang untuk berinteraksi walaupun aliran pendidikan yang berlainan. Peranan yang ketiga pula mengadakan aktiviti kokurikulum seperti perkemahan dan sukan sekolah. Aktiviti-aktiviti ini sudah pastinya dapat mengeratkan semangat kekitaan dan wujudlah perpaduan di antara peserta dan pelajar yang datang dari sekolah yang berbeza, latar belakang yang berbeza dan kebudayaan yang berbeza. Pada masa yang sama, wujudlah persefahaman dan perpaduan di antara pelajar sekolah. Peranan yang terakhir ialah melalui PNP dalam kelas. Guru boleh membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek-projek sekolah seperti kajian sains, persembahan dan sambutan-sambutan majlis di sekolah. Guru perlu menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan pelajar yang berlainan kaum. Guru juga tidak bolehlah mencetuskan isu-isu sensitif semasa mengajar, misalnya dengan mengagungkan warisan budaya sendiri dan mengejek budaya kaum lain. Kesimpulannya, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara perlulah bergantung kepada perpaduan kaum di Malaysia. Dalam mengharungi arus pemodenan, usaha yang efisien harus ditangani untuk membentuk perpaduan kaum di negara kita. Selain peranan pihak kerajaan, peranan guru juga amatlah penting dalam memupuk perpaduan kaum dalam kalangan pelajar. Pelbagai pihak harus bergerak sederap seia sekata dalam iltizam mencapai hasrat keharmonian dan perpaduan negara. Kata pepatah, bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Perpaduan kaum merupakan suatu misi yang amat penting agar Malaysia dapat mengurat langkah menuju ke arah pembentukan negara bangsa dan menjadi sebuah negara yang mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju.